Dia kata dan lagi tersebut di dalam hadis, iza kasurat dzunubul abdi ibtalahu Allahu bihim liyukaffiraha anhu. Artinya, apabila banyak dosa seseorang hamba Allah, iza kasurat dzunubul abdi, apabila banyak dosa seseorang manusia itu, nescaya diberi balak akan dia oleh Allah dengan duka cita sebab kesusahan daripada ahlinya ataupun lainnya. Itu dia Nabi kata lagu tu. Nabi kata orang yang duk menghadapi masalah anak serabut ni, itu tanda dia banyak dosa. Nabi kata dia banyak dosa. Bila banyak sangat dosa dia, Tuhan balas macam mana? Tuhan balas dalam bentuk dia diberi susah dengan anak-anak dia. Susah. Sampai umur dah tua dah, sepatutnya hati tenang, sepatutnya jiwa rasa tenang, patutnya rasa lapang. Tapi dah berserabut. Anak-anak nombor satu terlibat dalam kumpulan seluar dalam. La ilaha illallah. Punya hudud. Bohlah kumpulan lain, tahan sikit. Kumpulan seluar dalam. Anak-anak nombor satu terlibat dengan kumpulan tu. Anak nombor dua, 3 kali dah masuk pusat salenti, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Anak nombor 3 lari dari rumah. Macam-macam masalah. Kepala ni macam nak retak, duk fikir pasal anak saja. Sedangkan umur makin meningkat. Kata Nabi SAW, apabila terlampau banyak dosa seseorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala balakkan dia dengan duka cita dan susah kerana keluarganya, supaya menghapuskan ia akan segala dosanya daripadanya, supaya itu menjadi kifarat kepada dosanya. Jadi kalau kita baca dalam banyak hadis-hadis sahih pun, dia menceritakan kepada kita, kalau Allah bagi kita demam, sesungguhnya demam itu kifarat dosa. Itu hadis sahih cerita. Kalau kita demam, tahulah demam itu kifarat dosa yang Allah bagi kat kita. Kalau kita sakit, tahulah sakit itu kifarat dosa yang Allah bagi dekat kita. Dengan kerana demam, dengan kerana sakit itu, Allah tolak balik segala dosa-dosa kita. Dan kalau ditakdirkan kita mati dalam keadaan dosa yang dikurangkan banyaklah. Dan lagi tersebut di dalam asar. Asar ini cerita daripada para sahabat. Daripada Rasulullah SAW telah bersabda ia, setengah daripada beberapa dosa itu, iaitu yang tiada dihapuskan akan dia. Nabi kata ada daripada banyak-banyak dosa ni, dosa yang Tuhan tak hapuskan dia. Melainkan sebab kesusahan daripada duka cita dengan menuntuti rezeki akan belanja bagi isterinya dan anaknya dan barang sebagainya. Dia kata ada jenis-jenis dosa yang Tuhan tak akan hapuskan dosa itu, melainkan sekiranya dia tunaikan tanggungjawab pada anak isteri dia. Apabila dia tunai tanggungjawab pada anak isteri dia, dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah. Ada setengah dosa, itu balasan dia. Dan tersebut di dalam beberapa khabar anbiya, bahawa sesungguhnya beberapa kaum yang masuk mereka itu atas rumah Nabi Yunus alaihi salam, maka menjamu ia akan mereka itu. Maka adalah Nabi Yunus alaihi salam tiap-tiap masuk dan keluar daripada rumahnya itu menyakiti akan dia oleh isterinya. Nabi Yunus diriwayatkan bahawa dia ni, bini dia sendiri banyak cerita. Orang duk pi rumah dia, duk pi rumah Nabi Yunus ni, pi duk tengok bini dia ni perangai tak elok. Kan? Bini Nabi perangai tak elok. Depan tetamu, bini dia menyakitkan hati dia. Depan tetamu. Ni bini yang paling biadab, tak reti adab. Ada jenis macam ni ada. Dia boleh kata kat lelaki dia di depan tetamu main ada rumah ni, oh tak reti adab macam ni. Dia kata isteri Nabi Yunus demikian halnya. Maka berpanjanganlah atasnya yang demikian itu, padahalnya ia diam juga. Nabi Yunus ni, bini dia kata apa pun kat dia, dia buat senang, diam aja. Kok kata nak tegur bini dia apa dah. Maka takjublah oleh sekalian mereka daripada yang demikian itu.
Sampai sahabat-sahabat dia yang duk pi ni jadi jatuh simpati pula kat dia. Mereka kata keramat hidup sungguhlah. Kami pi rumah dia itu, bini dia kata kat dia teradak-teradak depan kami. Dia dah. Aku kalau bini aku tampang terpelanting aku tingkah. Ni hak pi hak pi ni aku. Dia kata aku dengar bini dia duk kata kat dia tu aku tak boleh. Tangan orang monyot. Tapi yang kata dia ni dia ramai hidup semualah. Bini kata apa gimana pun tak apa. Senyum manis muka. Dia kata aku tak boleh. Aku tak boleh. Udah nampak bini dia pun halus besar. Kan? Tapi Nabi Yunus dah diam aja dia. Maka berkatalah Nabi Yunus, jangan kamu takjub. Dia kata dekat sahabat-sahabat dia, hampa tersaduk heranlah. Maka bahawasanya aku pohonkan kepada Allah Ta'ala. Maka kata aku baginya, wahai Tuhanku, barang yang seksa bagiku dengan dia di dalam akhirat, maka segerakan olehmu akan daku akan dia bagiku di dalam dunia. Nabi Yunus pula kata, dia minta dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, dia kata, kalaulah sekiranya aku ni ada dosa, janganlah seksa aku di akhirat. Biarlah dikenakan balasan itu pada aku di atas dunia dalam bentuk bini aku duk buat kat aku macam ni. Bini duk buat kat aku macam ni menyebabkan aku diampun dosa oleh Allah. Itu lebih baik daripada aku pergi ke dalam alam akhirat esok aku diazab oleh Tuhan. Dia jawab macam tu. Okey? Baik. Maka firman Allah Subhanahu wa taala bahawa sesungguhnya seksamu di dalam dunia itu iaitu anak si Polan yang perempuan, maka engkau buat isteri dengan dia. Maka kata Nabi Yunus, maka aku pun berkahwinlah dengan dia. Dan aku sabar di atas kesakitan yang engkau lihat akan dia daripadanya itu. Dan aku sabar di atas kesakitan yang engkau lihat akan dia daripadanya itu. Dia kata, jadi dia minta kat Tuhan awal-awal. Ya Allah, kalaulah aku ada dosa, aku minta janganlah dia azab aku di akhirat. Biar di atas dunia ni aku kena. Jadi oleh kerana itu permintaan Nabi Yunus, Tuhan takdirkan Nabi Yunus menikah dengan satu orang perempuan. Satu orang perempuan yang mendatangkan banyak masalah dekat dia. Dan dia sabar di atas masalah yang menimpa dia. Dengan kerana itu Allah Subhanahu wa taala kifaratkan sikit-sikit kesalahan dia. Jadi ini dia kata doa dia dah dekat Tuhan. Memang Tuhan yang perintahkan dia menikah dengan perempuan ni. Dan sememangnya dia tahu dah perempuan ni banyak cerita. Jadi dia sabar saja. Dengan sabar itu Allah gugurkan mana-mana kesilapan dia. Dan telah berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula sabar atas kesusahan isteri dan kesakitannya yang disakiti oleh isterinya itu, iaitu setengah daripada beberapa faedah berkahwin, tetapi tiada dapat manfaat dengan dia. Wallahualam. Yang ini kita baca kemudian. Ini kita nak tengok pula satu bab baru lepas ni, sabar di atas kesusahan kahwin pula. Tadi faedah kahwin. Lepas ni kita nak tengok apakah manfaat yang akan kita dapat sekiranya kita sabar dengan musibah akibat daripada kita berkahwin. Wallahu a'lam. Yang cerita Saidina Umar ni cengeng. Kan? Silap sikit nak pancung orang. Silap sikit nak kerkah orang. Silap sikit jerkah orang. Saidina Umar. Masa dia jadi khalifah, rakyat di bawah pemerintahan dia ada masalah nak pergi jumpa dia lah, mengadu dekat dia. Satu hari dia pergi rumah dia nak mengadu tentang masalah rumah tangga, bini ketegak, bini bantah, tak mau dengar cakap. Sampai-sampai dekat rumah Saidina Umar, tengok Saidina Umar dia kena marah dengan bini dia. Yang tu kita nanti jumpa bulan depan insya-Allah. Cerita banyak tu ya. Supaya jangan sampai tuang bulan depan. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan dari saya sendiri. Kita tangguhkan dengan perspektif para dan surah Allah. Subhanallah.